シーズン初の海外戦ラリーJohor Bahru in Malaysia. Ada kan di Malaysia? साथ में नहीं बैठोगे? मलेशिया नहीं है उसमें. Lagi guys, Jin ini adalah pelakon daripada Malaysia guys. Wih, ini buat makin iri lah guys, serius ya. Why? Ada banyak negara di luar sana, geng. Ada mungkin dari Arab Saudi, Thailand, Vietnam, Indonesia. Tapi di sini yang dipilih petugas UN-nya adalah daripada Malaysia. What? Biar betul guys, biar betul. Wow. Yo, what's up, Re? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Re. Jumpa lagi ada saya di sini, Wak Lonjong. Salam Lonjong, hiya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat, Re, ya. Amin ya robbal alamin. So, guys, yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Oke, seperti biasanya ketika di hari Sabtu kemarin ya, Faktau Channel mengupload video terbaru. Kalau di video sebelumnya saya sempat mengulas 10 film kartun atau anime ya yang menyelitkan nama Malaysia. Dan ini jujur buat saya iri, guys. Dan sekarang wah, ini malah buat saya ketar-ketir dan sekaligus mungkin boleh iri juga nih guys ya. 10 kali Malaysia muncul dalam film terkenal dunia. Alamak. Oke lah guys, kita akan coba untuk nonton bersama-sama seperti apa video terbaru dari Faktau Channel. Tapi seperti biasanya hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu. Dan seperti biasanya saya letakkan link Shopee yang ada di bawah video ini. Siapa tahu mungkin kalian berminat untuk shopping, boleh kalian check out sekarang juga guys ya. Oke, satu video terbaru dari Faktau Channel kita akan coba tonton guys. Oke. Tahu tak korang, terdapat sebuah negara fiksyen dicipta dalam filem berdasarkan negara Malaysia tau. Dan tulisan di negara itu walaupun nampak pelik, tapi kalau korang orang Malaysia, confirm korang boleh baca. Oke. I told you to fly straight home. I got turned around. Turned around. We were in Malaysia. Sebenarnya Fakta nak buat tajuk lain untuk video kali ni. Tapi sebab ramai di antara korang yang suruh Fakta buat tajuk ni pula, lepas video 10 kali Malaysia buat kemunculan dalam kartun terkenal, korang akan nampak Malaysia muncul dalam banyak kartun-kartun terkenal. Itulah bertaraf antarabangsa. Malaysia apa itu? Daripada Menara Merdeka yang hampir dimusnahkan anak Superman, KLCC terbakar, sehinggalah kepada stesen keretapi Bukit Jalil. Bukit Ditukar Jalil? nama stesen Pudu atas alasan pelik. Oke. Jadi untuk tidak mampirkan korang semua, jom bersama Faktau. Oke. Ini menarik. Going to Malaysia. You're going to Malaysia? No, the suitcase is going to Malaysia. I'm getting on a bus to Florida. 10 kali Malaysia muncul dalam filem terkenal dunia. Sebelum tu jangan lupa subscribe Faktau tau. Dan jangan lupa tekan loceng. Faktau Channel 10 Lupin. biar betul. Kita dengar Malaysia muncul dalam filem Jepun, UK, China, India ataupun US kan? Kali ni rare sikit sebab siri ini dari Perancis. Oke. Le coup des quoi? Là maintenant tu connais? Merci. Oke. Lupin merupakan siri misteri jenayah dari Perancis yang mengisahkan tentang asalnya Diop, seorang pencuri genius. On va le voler. Vous entrez balayeur et vous sortez millionnaire. Yang terinspirasi daripada watak fiksyen terkenal Arsène Lupin. Arsène Lupin, gentleman burglar. Di mana sejak kecil ayah asalnya telah dituduh mencuri oleh keluarga kaya. J'ai juste la tête de mon fils. Je n'y ai jamais touché. Qui d'autre alors? Mais j'en sais rien. Lâchez-moi. Lepaskan saya. Dan akhirnya kehilangan nyawa dalam penjara. Innalillahi.
Sejak dari itu, Oh. Asane membesar menjadi seorang pencuri jenius semata-mata untuk membalas dendam dan membongkar kebenaran demi membersihkan nama ayahnya. 25 ans que je me dis que mon père est un voleur. J'ai grandi avec ça. Kalau korang tengok dalam episod 4 siri ini, Asane mendapat bantuan seorang wartawan untuk mendedahkan jenayah Hubert Pellegrini. Oke. En tête Kuala Lumpur en 96, un intermédiaire a arnaqué des trafiquants malaisiens au cours d'une vente d'armes. Menariknya, nama Malaysia turut disebut. Vous allez le voir, ce sont les images d'une rencontre qui a eu lieu en 1996 en Malaisie. Patutlah siri ni trending nombor 1 dekat Malaysia. Lupin KLN Malaysia. Wow, jujur geng, aku pernah tengok trailernya tapi belum tengok keseluruhan filmnya seperti apa guys. Wih, biar betul guys. Pula Pak tahu pasal anime Lupin the Third. Ya, ada memang. Oke, 9. 9 guys. Dia diplomat. Oke, The Diplomat. Kalau video bertajuk 10 filem terkenal antarabangsa yang difilmkan di Malaysia, fakta ada senaraikan filem Kabali. Filem ini turut menyaksikan kemunculan pelakon-pelakon Malaysia iaitu Roshamno, Nurman Hakim dan Zack Taipan. Namun siapa sangka pada tahun 2025 sekali lagi syarikat perfilman di India memilih Malaysia sebagai lokasi filem. Wow. Oh, ini film India. The Diplomat yang dihasilkan pada tahun 2025 ini merupakan sebuah filem thriller politik. नाम क्या है तुम्हारा? Mohammed क्या प्रॉब्लम है? Tahir ne. ताहिर? Yang diinspirasikan daripada kisah benar penuh dengan konflik diplomasi dan emosi. या तो तुम बहुत लकी हो या बहुत बड़ी फ्रॉड. Oke. क्या हो? Dia mengisahkan tentang seorang diplomat India bernama JP Singh yang bertugas di kedutaan India di Pakistan. Namun hidupnya berubah apabila dia bertemu dengan seorang wanita bernama Uzma Ahmad. Please मेरी हेल्प कीजिए अगर आप मेरी हेल्प नहीं करेंगे तो मैं दोबारा वापस कभी नहीं आ पाऊंगी. Uzma merupakan seorang rakyat India yang telah diperdaya dan dipaksa berkahwin dengan seorang lelaki di Pakistan serta mengalami penderaan fizikal dan mental. Apa yang menarik, Uzma telah bertemu dengan Bagus film lelaki ni, guys. Pakistan itu di Malaysia. Wow, penampakan KLCC. Wah, ini nampaknya bagus guys. Jujur aku ini belum nonton nih. Disebabkan itu, banyak kali nama Malaysia disebut dalam filem ini seperti ini. इसलिए कि शौहर पाकिस्तानी है। मलेशिया में इस पाकिस्तानी खातून को ताहिर से प्यार हुआ। Ini मैं काम की तलाश में मलेशिया गई. dan juga ini. साथ में नहीं बैठोगे? मलेशिया नहीं है उसमें. Lagi dan lagi guys. Alamak, kalau saya nampak dari alur ceritanya ini bagus guys. Dan lagi-lagi menyelitkan nama Malaysia guys. Biar betul. Wow. Oke. Siapa yang dah tengok cerita ni? Tapi itulah, cuma slow sikit. Tak macam cerita Kabali. 8 guys. Wolf Hiding. Wolf Hiding. Ini merupakan salah satu filem yang paling menarik dalam senarai kali Wah, ini. ini aku belum nonton juga nih. Wolf Hiding merupakan filem aksi jenayah dari China yang penuh dengan konspirasi, balas dendam dan perebutan kuasa. Ini bagus ini guys. Film action. Cerita ini berlaku di sebuah negara Asia Tenggara fiksyen yang dikuasai oleh sebuah organisasi besar bernama Hong Tai Group, dari perniagaan sah sehinggalah ke aktiviti haram seperti pemerdagangan manusia. Wah. Tapi Malaysia tak muncul atau disebut secara direct dalam filem ni. Kenapa faktor masukkan? Ini kerana negara fiksyen yang dicipta dalam filem ini merupakan gabungan antara dua negara iaitu Vietnam dan Malaysia. Jadi korang boleh nampak banyak elemen dari Malaysia seperti bendera. Biar betul. Dan tulisan. Walaupun tulisan dalam filem ni nampak pelik, tapi korang boleh baca dengan jelas lagi sebab dia guna bahasa Melayu yang dah digabungkan dengan tulisan Vietnam. Dah macam tulisan janaan AI yang tak jadi pula. Iya. Betul. All those involved. Ketua kumpulan Hong Tai berkumpul dengan ketua polis agen dicurigai melakukan jenayah. Nah, tapi agak lucu juga guys.
Jadi campur antara Melayu dan juga Vietnam, guys. Ya seperti yang dikatakan oleh admin dari Faktau Channel, macam gambar AI yang tak jadi, guys. How being arrested. Oke. 7. 7. Tren to Busan Peninsula. Wait. Tren to Busan Peninsula biar betul. Untuk tajuk dalam senarai kali ini, Fakta pernah sebut sekejap je dalam video sebelum ni. Dalam filem antarabangsa. Okey. Seperti Bella Rahim di dalam Oh, ya. Jadi dalam tajuk kali ini, Fakta akan cerita dengan lebih terperinci, macam yang kita semua tahu. Muncul petugas aku lupa lah, guys. Petugas NATO atau Unifil UN ya. Aku cukup terkejut, ternyata daripada Malaysia, guys. Serius. And then pelakonnya itu juga kalau tak salah dari Malaysia juga, guys. Tren to Busan Peninsula. Aku baru ingat. Berisi pernah viral dengan cerita dari Korea, iaitu Tren to Busan kan? Ya. Pada tahun 2020. Peninsula. Jadi sama telah menghasilkan stand-alone sequel yang bertajuk Tren to Busan Peninsula. Nah. Ini gila, guys, film ini, guys. Filem ini jadi lagi viral dekat Malaysia adalah disebabkan kemunculan Magic Nah. yang dilakukan oleh orang Malaysia, iaitu Bella Rahim. Ini dia. Beliau memegang watak sebagai askar UN yang menjadi orang pertama menyelamatkan Jung So dan Min Jung bersama anak-anak perempuan mereka. Should be okay. Jane. In a few hours, a new Jane. world will be waiting. Kalau korang tengok dekat baju Ya. Jane tu, Ini dia, guys. Akhirnya Faktau Channel mengulas hal ini. Aku udah perasaan 1 bulan 2 bulan yang lalu lah, guys. Ya kan? Biar betul. Ternyata petugas UN-nya ini daripada Malaysia. Dan setelah saya riset lagi, ternyata memang betul. Jane ini adalah pelakon daripada Malaysia, guys. Wih, ini buat makin iri lah, guys. Serius ya. Why? Ada banyak negara di luar sana, geng. Ada mungkin dari Arab Saudi, Thailand, Vietnam, Indonesia. Tapi di sini yang dipilih petugas UN-nya adalah daripada Malaysia. What? Biar betul, guys. Biar betul. What? Guys, akhirnya Faktau Channel mengulas hal ini. Oke. ada bendera Malaysia lagi tau. Gempak kan? Ya. Tapi lah, zombie dekat Malaysia lagi gempak. Siap boleh naik motor lagi. Zombie pisang kampung pisang. Tapi memang serius lah, guys. Ketika saya coba-coba cari riset lah, guys, ya, dekat Google ya. Sebentar. Memang dia tidak ada dalam senarai di sini, tapi aku yakin betul ya, Tren to Busan tuh petugas UN Malaysia. Nah, Major Jane UN Officer, guys. Nah, nama dia dekat film ya, Bella Rahim. Wow. Oke. Nah, ini dia. That's right, guys. Itu dia. Jujur aku di momen ini cukup terkejut, guys. Wih, ada logo bendera Malaysia, guys. Petugas UN. What? Wah, ini makin buat ketar-ketir ini, guys. Sekaligus aku sebagai jiran tumpang bangga juga lah, guys ya. Ternyata sampai dipilih ya untuk menjadi walaupun hanya pelakon pendamping atau figuran ya. Tapi sekurang-kurangnya di ending ini ya, Officer UN Jane dia jadi penyelamat, guys. Waduh, luar biasa, guys. Oke. Kita lanjut lagi, geng. 6. Age of the World. Oke.
Filem dalam Setara kali ini boleh dikatakan 99% mempunyai elemen dari Malaysia. Oh, ya. Sebabnya cerita ini difilmkan sepenuhnya di Sarawak. Woi, ini aku harus nonton nih. Edge of the World yang dihasilkan oleh Michael Houseman diadaptasikan daripada kisah benar tentang seorang pengembara British bernama James Brooke yang melarikan diri dari kehidupannya di England dan berlayar ke Sarawak untuk mencari tujuan hidup baru. Di sana, dia terlibat dalam pelbagai konflik tempatan. Jumpa orang Dayak, guys. Pirates. Dan berusaha untuk menupaskan pemberontakan untuk mengembalikan keamanan. This is war! Sehingga akhirnya dilantik sebagai White Raja atau Raja Putih Sarawak. Apa yang menarik, terdapat pelakon terkenal dari Malaysia yang membintangi filem ni tau, seperti Bron Palare sebagai panggilan Indra Mahkota, Bron Palare, The Governor of Sarawak. Syahizi Sam Gubernur sebagai Sarawak. Sibu, Do not interfere. Great honor is being made. Oh, Christ, honor be damned. dan Nahim Razali sebagai Sultan Brunei. Kalau Sultan korang nak Brunei. tahu, filem ini dihasilkan hasil kerjasama antara 4 negara iaitu China, US, UK dan Malaysia. Sebentar. Jadi, sememangnya memang film ini kolaborasi dengan 4 negara. Malaysia, China, US, dan UK. Oke. Ini jujur buat agak sedikit iri nih, guys. Ya, satu-satunya negara Asia Tenggara dan juga superpower Asia dan superpower negara barat, US dan UK. China superpower Asia and then Malaysia, bos. What? Biar betul. Oke. Ini buat makin agak iri, geram juga. Oke. Dan Malaysia. Walau bagaimanapun, di Malaysia dan Brunei, tajuk filem ditukar kepada Raja sebelum ditayangkan di Pawagam pada tahun 2023. Teringat pula Raja. Pak tahu pasal lawak kumpulan ubi. What are you doing here? You don't feel with the Saudi apartheid? You can do the namdana habatu sauda. 5. Oke, 5. Superman and Lois. Superman and Lois. Video sebelum ni, Malaysia muncul dalam Justice League. Tahu tak Okey. korang, Malaysia pernah kena Betul. serang dengan alien Betul. dalam dunia Justice League tau. Kali ini Malaysia sekali lagi membuat kemunculan dalam cerita Superman. It's a plane! It's Superman! Tapi tak seperti filem Superman biasa yang penuh dengan aksi. Superman and Lois merupakan drama bersiri superhero yang lebih memfokuskan tentang kehidupan Clark Kent selepas berkahwin dengan Lois Lane dan mempunyai 2 orang anak kembar iaitu Jonathan dan Jordan. Superman? No, we've seen Superman before. We've seen him. Ini aku belum nonton nih serinya nih. Superman dah berkeluarga. Come on, be careful! Dalam episod ini, anaknya yang bernama Jordan Kent mula mengasah kuasanya. Yes! Tapi sebab tak sabar, dia terus berlagak nak jadi hero. Dengan cuba menyelamatkan Crane di atas Menara Merdeka daripada terjatuh. Wait, Menara Merdeka? Sebab dia tak boleh kawal kuasa, Crane tu terjatuh. Muncul bapaknya ni. Datang tolong. Tak pasal-pasal anak dia kena marah. I told you to fly straight home. I got turned around. Turned around. We were in Malaysia. Yes, I know. Ini kenapa aku baru tahu, guys. Oke, Superman and Lois ya. Auto nonton lah nanti. Oke. Lah tak jadi apa-apa. Kalau tak, mesti lambat benar disiapkan. Ya. Berarti guys, kesimpulannya tempat syuting Superman and Lois tadi itu ya sememangnya berada di Malaysia, guys. Di Menara 118 ya. Biar betul, guys. Oke. Makin mendunia nih Malaysia nih. 4.
Overdrive. Overdrive. Kalau korang peminat perlumbaan rally, Oke. korang mesti pernah tengok cerita ni. Oke. Biar betul. Overdrive merupakan filem aksi sukan dari Jepun yang berkisar tentang dunia rally racing yang mengisahkan tentang dua beradik iaitu Naozumi, seorang pemandu rally yang berbakat, dan abangnya Atsuhiro, seorang mekanik dan jurutera. Filem ini bukan je penuh dengan aksi mendebarkan tau, malah penuh dengan konflik, lebih-lebih lagi apabila adiknya mahu menjadi pemandu terbaik tanpa bantuan abangnya. Otomatis. Jika mereka menyertai pertandingan World Rally Championship, semasa nama peserta diumumkan, korang boleh nampak Fairuz Badawi dari Malaysia bernama Fairuz Badawi. Oh. Bukan tu je, malah terdapat juga babak di mana salah satu pertandingan ini Johor Bahru diadakan di Malaysia. Sebentar. Kita coba tonton lagi. Wih, biar betul guys. Ada 6 atlet guys. Jepun, Australia, Jepun, Fairuz Badawi, Malaysia guys. Kalau ini guys, aku tak terlalu terkejut lah guys. Memangnya sering sekali guys ya atlet daripada Malaysia itu memang ya suka mengikuti ajang-ajang internasional macam ini guys. Ya kan, walaupun ini hanyalah film, tapi di realitinya juga sering sekali guys mengikuti event-event kontes internasional atau perlombaan kan. Ya itu ya, ini gila sih ini guys. Bernama Fairuz Badawi. Bukan tu je, malah terdapat juga babak di mana salah satu pertandingan ini diadakan di Malaysia, atau lebih tepat lagi di Johor Bahru. Teringat pula faktau pasal game Colin McRae, Rally and Dirt, yang turut menampilkan Lita Rally dari Rawang. Budakan adalah Lita dari Malaysia. Nama Lita ini adalah Rawang Trail yang terletak di Selangor, di mana juga gila. Children of Man. Oke, Children of Man. Filem ini berlatar Apalagi nih? dunia pada tahun 2027 di mana manusia hilang keupayaan untuk melahirkan anak sehingga membawa kepada kemusnahan di bumi. Astagfirullah. Namun selepas 20 tahun berlalu, seorang wanita tiba-tiba muncul dalam keadaan mengandung. Dia kemudian bertemu dengan watak utama, Theo, yang terpaksa membantu dan melindunginya dari masa depan manusia. Lain macam konsep cerita ni kan? Tapi apa yang menarik, ketika televisyen menyiarkan huru-hara yang berlaku di seluruh dunia, korang boleh nampak bandar Kuala Lumpur muncul. Hey. Wow. Kita coba tengok guys. Paris. Oke. Yang dikenal orang-orang kan begitu. Ya, Paris, Moskow, Washington, Kuala Lumpur, Tokyo, Brussels, Hong Kong, Berlin. Oh, Jakarta. Masuk juga guys, Indonesia guys. Alhamdulillah. Sekurang-kurangnya ya ikut terkenal juga lah guys ya Indonesia geng. Tapi ini sekurang-kurangnya guys ya. Berarti dekat Asia Tenggara yang cukup famous ya Kuala Lumpur, Jakarta itu guys. Aduh, mantap. Menyiarkan huru-hara yang berlaku di seluruh dunia, korang boleh nampak Paris, bandar Moskow, Kuala Lumpur muncul. Washington, Kuala Lumpur, Tokyo, Brussels ini mana Brussels ini? Brunei Darussalam kah? Atau di mana nih Brussels ini? Hong Kong, Berlin, Jakarta. Atau ulang balik. Nah, Washington, Kuala Lumpur. Nampak menara KLCC dengan sangat jelas tengah terbakar kan? Tapi itu tidak okey lagi lah daripada cerita Independence Day, Resurgence, dibandingkan aksi musnah dalam filem tu. Dua. Entrapment. Cerita ni pun Fakta pernah mention kejap je dalam video sebelum ni sebagai honorable mention. Entrapment. Kalau korang nak tahu, hampir separuh daripada filem Entrapment ini telah difilmkan di Malaysia. Dihasilkan pada tahun 1999. Ini aku belum nonton juga nih. Ini film lama ini sepertinya. Entrapment merupakan sebuah filem bertema kerompakan mengenai seorang penyiasat insurans, Virginia Becker, menyamar sebagai pencuri. I'm not who you think I am, Mac. Okay. I'm a thief.
untuk memerangkap pencuri pencuri legenda dia. Robert McDougall. Apa yang menarik, mereka merancang untuk melakukan satu rompakan terbesar di Menara I give Keasisi. you the world's tallest building Bangunan tertinggi di dunia saat itu ya. and home of the International Clearance Bank. Malah banyak babak-babak dalam filem ni Isn't it beautiful here? yang memaparkan bandaraya Kuala Lumpur. Weh. Kalau korang nak tahu, dalam ending cerita ni, ketika babak di stesen kereta api, Let's do it. korang akan nampak papan Pudu. tanda stesen Pudu kan? Tapi sebenarnya lokasi penggambaran ini adalah di stesen Bukit Jalil. Tapi disebabkan pelakon utamanya susah nak sebut perkataan Bukit Jalil, diorang buat keputusan untuk tukar papan tanda tu ke stesen Pudu. So when will I see you again? Meet me tomorrow morning, 6:30 at the Pudu train station. Satu. Oke, sekarang satu guys ya. Kira-kira something apa lagi yang buat saya terkejut dan auto ketar-ketir ini? Kita coba lihat. Thunderbolt. Wah Sekali ya. lagi, Menara Merdeka Yeah, salah satu terbaru yang nih, muncul paling baru dalam nih. filem antarabangsa. Marvel kan? Thunderbolt mengisahkan tentang Yelena Belova, Ya. adik angkat kepada Black Widow, Black Natasha Widow. Romanoff yang telah digabungkan dengan sekumpulan anti-hero dan bekas penjahat We are the Thunderbolts! Thunderbolt. God, thank you. dan dipaksa menjalankan satu misi rahsia untuk menyelamatkan dunia. Ya. You're gonna help me stop it. Wait, us? Yeah, you. Why, you got someplace to be? I love that guy. Alah, konsep lebih kurang macam Suicide Squad, tapi Ya. DC Marvel lah. Tapi masa trailer filem ni baru je keluar, ia dah mendapat perhatian rakyat Malaysia. Lagi-lagi bila keluarnya scene ni. So none of us can fly? Ya. Nampak tak? Terang-terang itu merupakan Menara Merdeka. Siap nampak kat ICC lagi. Ya. Kalau korang nak tahu, pada awalnya Marvel tak benarkan Florence Pugh yang melakonkan watak Yelena untuk buat stunt sendiri terjun dari Menara Merdeka dalam misi untuk memusnahkan makmal OXE di Kuala Meletup Lumpur. nih. Meletup nih. Oh wait, hang on. Tuh kan. Nah. Kacau bilau nih ya, geng. Di Malaysia nih sekarang tengah kacau bilau nih ya, ada letupan tuh. Kacau nih semua nih orang nih. Assignment is complete. What's next? Tapi Florence berkeras untuk melakukan babak tersebut demi memecah rekod dunia, terjun dari bangunan kedua tertinggi dunia. It's your sort of opening stunt. You jump off the world's second tallest building. Are you actually in the Guinness Book of World Records now? I should be. You really should be, and if you do, then you can die totally happy. So happy. Disebabkan itu, babak tersebut dianggap paling ikonik dalam filem Thunderbolt. Paling lawak masa interview, Florence siap puji Malaysia lagi tahu. Dan seperti dijangka, Ya. antara salah satu perkara Ini pernah saya ulas nih. tertarik dengan Malaysia adalah makanan. Loved it. And I loved being in Malaysia and I really want to come back and actually spend more time there because the food was insane. Oh ya, dengan cerita Korea nak hasilkan satu filem ala-ala Winter Sonata menggunakan lokasi di Malaysia yang bertajuk This Thing Becoming Sarawak. Makin mendunia lah Malaysia lepas ni. makin mendunia. Tidak dapat tahu pasal cerita taxi driver di mana rakyat Malaysia membuat kemunculan dalam filem tu. Serius? Okeylah, itu sajalah. Wah, ini gila sih guys ya. Kalau tak salah beberapa tahun yang lalu Faktor Channel juga sempat mengulas ya, membuat video yang sama, tapi ini lebih fresh ya, lebih fresh, lebih mungkin ada beberapa film-film yang mungkin memang belum sempat tersenarai list di video-video yang sebelumnya. Tapi ini gila sih guys, membuktikan bahwasanya memang Malaysia ini benar-benar apa ya, cukup terkenal di mata dunia guys, semakin mendunia karena ada beberapa company-company, perusahaan film yang rela dan mau berkolaborasi dengan negara Malaysia. Baik itu mungkin dengan pelakonnya, lokasinya yang terutama nih guys, lokasi nih guys ya. Lokasi ini luar biasa nih guys ya. Aduh, jujur guys, dari menit awal sampai akhir ini entah kenapa, aduh, agak iri saya guys ya. Tapi sekurang-kurangnya tadi muncul ada nama Jakarta tadi ketika ada chaos ya kan, di Moskow, Kuala Lumpur, ada Jakarta juga. Tapi oke lah, mantap.
mantap, luar biasa. So, geng, ya macam mana boleh komen lah di ruang komentar. Oke, seperti itu sudah untuk video kita kali ini. Thank you sudah nonton, geng. Dan ya, minta maaf apabila mungkin kalau ada kesalahan kata-kata, baik dari awal video sampai akhir video. Seperti biasanya kalau ada video menarik yang mungkin boleh kita lihat sama-sama, silahkan kirim link videonya di DM Instagram. Dan akhirnya saya Wak Loncong pamit dulu, guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. See you, bye bye.